Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Anissa Daulus dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 22 Disember 2023. Kerajaan terus komited memastikan kebajikan pusat-pusat ibadah bukan Islam di negeri ini terus terjaga dan terbela. Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Yassin berkata, kerajaan negeri juga menyokong aktiviti atau program anjuran badan keagamaan bukan Islam demi manfaat pelbagai lapisan masyarakat. Datuk Ghani menyatakan demikian sempena sambutan Hari Natal Gabungan Gereja-Gereja Daerah Nabawan tahun 2023 di Dewan Serbaguna Nabawan. Dalam majlis ini turut disampaikan bantuan wang tunai kepada warga emas. Menurut Datuk Ghani, kerajaan negeri seiring dengan kerajaan persekutuan dalam usaha memelihara keamanan, keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Dalam perkembangan lain, beliau mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar sentiasa mengutamakan kesihatan diri sepanjang perayaan Krismas dan Tahun Baharu berikutan kes COVID-19 yang semakin meningkat kebelakangan ini. Penyelenggaraan Sungai Kangsa sepanjang 1.5 km di daerah Beaufort akan mengurangkan risiko banjir di sekitar kampung berkenaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, peruntukan berjumlah RM500,000 telah disalurkan kerajaan negeri melalui Jabatan Pengairan dan Saliran daerah Beaufort bagi kerja-kerja penyelenggaraan sungai tersebut. Datuk Ruslan berkata ia melibatkan kerja-kerja mendalamkan dan melebarkan sungai yang dijangka selesai dalam tempoh kurang 2 bulan. Sudah tentu kita dapat menyelesaikan satu isu. Yang pertama, mengurangkan masalah banjir dan kedua, laluan para nelayan kita. Kampung Kangsa ini dia lebih kurang dalam 80% adalah nelayan. Datuk Ruslan ditemui media selepas Majlis Malam Amal Persatuan Kebajikan dan Pembangunan Warga Veteran Kota Kinabalu di Ibu Negeri. Mengenai majlis ini, Datuk Ruslan mengalu-alukan usaha Persatuan Kebajikan Veteran Kota Kinabalu memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS menjalin kolaborasi dengan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, Yayasan Peneraju bagi melaksanakan program Borneo Fasa 1. Kolaborasi itu bertujuan mengekalkan bakat-bakat Bumi Putra Sabah terutama dalam bidang teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Ibrahim Sani berkata, sebagai permulaan program berkenaan menyasarkan warga Sabah yang berminat untuk membina kerjaya dalam bidang berkaitan data. Ia akan dikendalikan oleh IDS bersama jurulatih dalaman daripada Unit Pengurusan Data Yayasan Peneraju. Dan insya-Allah kita akan mendalami dan mengenal pasti apa kekurangan ataupun penambahbaikan dalam fasa 1 sebelum kita akan go deeper untuk fasa-fasa yang akan datang. Ibrahim menyatakan demikian selepas majlis menandatangani dokumen kolaborasi antara kedua-dua pihak. IDS diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Dr. Ramzah Dambul. Program Peneraju Borneo adalah sebahagian daripada inisiatif Mampan Paduan dan anjakan kapasiti Yayasan Peneraju merangkumi program intervensi pembinaan kapasiti untuk kumpulan terpinggir di Sabah dan Sarawak. Sukan Sabah Saga 2023 menutup tirainya hari ini dengan 4 pingat emas menerusi perlawanan akhir bola sepak dan hoki kategori lelaki dan wanita. Sementara itu, Kota Kinabalu mendahului kutipan pingat setakat pukul 10 malam tadi. Semalam, acara olahraga yang berlangsung di Kompleks Sukan Tuaran menyaksikan beberapa lagi rekod baharu kejohanan berjaya dicipta. Antaranya lontar peluru 400 meter lelaki, 1,500 meter lelaki dan 1,500 meter wanita. Rekod baharu lontar peluru menjadi milik atlet kunak Pang Hong Seng dengan lontaran sejauh 13.55 meter sekaligus memecahkan rekod sebelum ini 13.35 meter yang dipegang atlet Tawau Mairech Han pada Saga 2019. Saya mau wakil negara sendiri. Saya mau dapat pingat di Sukma nanti pada tahun 2024 next year. Dalam acara lontar peluru, saya sentiasa stay calm, stay mentally strong dan pikiran saya kuat untuk memecahkan rekod ini. Saya sentiasa
stay calm lah. Sementara itu, atlet Keningau Hizilawanti Jamain mencipta rekod baharu kejohanan dalam acara 1,500 meter wanita dengan masa 4 minit 59.81 saat. Semestinya saya punya parents dengan saya punya jurulatih sebab dorang dari saya mula berjinak dalam olahraga, dorang sentiasa support saya sampai sekarang. Ya. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurulatih untuk acara olahraga sebab saya sudah berjinak dalam olahraga dalam 8 tahun. Jadi apa yang saya belajar saya mau latih untuk yang generasi-generasi nanti. Sementara itu, rekod baharu kejohanan 1,500 meter lelaki pula dicipta atlet Lahadatu Naikos Taili dengan masa 4 minit 17.12 saat. Bagi saya mungkin inspirasi saya selama ini coach saya, Coach Rizwan dan Coach Carly, sebab saya tengok dorang pun bagi usaha yang lebih untuk tolong saya dalam mencapai saya punya matlamat. Bagi acara 400 meter lelaki, atlet Kuala Penyu Muhammad Khalil Helmi berjaya memperoleh emas dan mencatat rekod baharu kejohanan 48.72 saat. Orang yang memberi inspirasi saya dalam sukan ni, dalam larian saya adalah Omar Usman yang sekarang berasal di Johor, yang membuat national record 46. InsyaAllah next time saya akan melampaui dia lah. Sementara itu, atlet Tambunan Dexter Bedi dan atlet Tuaran masing-masing memenangi pingat emas dalam acara 200 meter lelaki dan 200 meter wanita. Sementara itu, acara tinju yang menutup saingannya semalam menyaksikan Kota Kinabalu cemerlang dengan 3 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Hazman Iskandar Zulkifli Siu dalam kategori berat 60 kg, Daniel Wahyu 63.5 kg dan Ahmad Afiq Sohoruddin 75 kg. Syukur Alhamdulillah, sebenarnya target itu memang 3 emas. Ya, jadi tercapailah target. Untuk selepas ini bukan untuk sukan saga saja, untuk jangka panjang untuk sukma. Keningau dan Ranau juga cemerlang dengan masing-masing peroleh 2 emas. Keningau mengutip emas menerusi Nur Jazlan Jasni kategori berat 80 kg dan Noel Yuel Piul 48 kg, manakala Jasmizal Jasrin 67 kg dan Joel Chow 51 kg mewakili Ranau. Persediaan pada sukan saga kali ini agak merumitkan disebabkan antara faktor kesihatan dan juga masa yang tidak cukup. Setiap kali mau masuk dalam pertandingan seperti ini, kita mesti mempunyai self-confidence yang sangat tinggi. Sementara itu, Sandakan, Tuaran dan Papar masing-masing memenangi 1 pingat emas. Keningau mengutip pingat emas kategori e-football apabila menewaskan Ranau pada perlawanan akhir acara e-sports di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pingat gangsa dimenangi daerah Kalabakan. Keningau yang diwakili H. Newman menewaskan Muhammad Haikal Ajla Muhammad Syahrizal dengan kedudukan 2-1. Sementara itu, Tawau yang diwakili Muhammad Nurwan Shah Irwan merangkul pingat emas bagi kategori Taken 7 lelaki, menewaskan Kalabakan yang diwakili Zulfikri Amarullah. Saya rasa puas hatilah. Saya pun tak tahu mau cakap apa sebab terima kasih sama coach saya, sama manager saya. Sudah ajar saya main Taken dengan ibu bapa saya yang sentiasa doakan saya di Tawau. Sementara itu, pingat gangsa dimenangi daerah Putatan yang diwakili Muhammad Azim Maspul Rais. Bagi kategori Mobile Legend Bang Bang MLBB Wanita, pingat emas dimenangi Kota Kinabalu yang menewaskan Penampang, manakala pingat gangsa dimenangi Sempurna. Bagi kategori MLBB lelaki menyaksikan emas dimenangi daerah Tenem, menewaskan Kota Kinabalu dengan pingat perak. Gangsa dimenangi daerah Ranau. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.